Mulia Tuhan kita. Shalom dan selamat datang ke saluran Rhapsody Reality oleh Pastor Chris Oyakhilome. Mesej Tuhan kepada saudara-saudari pada hari ini 8 September ialah Dia membimbing kita melalui firman. Haleluya. Ayat Injil bagi renungan hari ini dipetik daripada Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Ia berkata, "Dan sekarang, hai saudara-saudara, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bahagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya." Haleluya. Saudara-saudari, sesetengah orang telah menenggelamkan iman mereka kerana mereka mempercayai mimpi-mimpi dan wahyu-wahyu tertentu yang mereka dakwa datang daripada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan tidak memimpin kita melalui mimpi. Dia membimbing kita melalui firman dan melalui Roh Kudus. Haleluya. Kita sentiasa boleh bergantung kepada Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing kita melalui roh kita dan melalui firman. Kamu mungkin akan bertanya dengan segera, bagaimana dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 17? Bukankah itu menunjukkan bahawa Tuhan masih memimpin melalui mimpi? Tidak, saudara-saudari. Dia tidak lagi berbuat sedemikian. Mimpi-mimpi adalah untuk generasi manusia yang berpengetahuan berdasarkan panca indera mereka. Sejak Roh Kudus datang, kamu tidak lagi menemui para rasul atau sesiapapun dalam Perjanjian Baru yang dilayani dalam mimpi. Haleluya. Namun, Roh Kudus memimpin melalui penglihatan dan wahyu-wahyu lain sebagai nubuatan, melalui saksi dalaman dan anugerah-anugerah roh yang lain. Amin. Walau bagaimanapun, sebarang penglihatan, nubuatan atau wahyu yang tidak selaras dengan firman bukanlah daripada Tuhan. Saudara-saudari, hal ini mengingatkan saya kepada kisah seorang lelaki yang telah menjadi orang Kristian selama bertahun-tahun, dan dia mempunyai penglihatan di mana seseorang masuk ke dalam bilik memakai sandal dan jubah putih dan ditutupi dengan awan. Dia menceritakan bahawa semasa dia melihat orang itu dari kaki ke atas untuk melihat wajahnya, imej itu tiba-tiba bercakap dan berkata, "Bukan kehendak aku untuk menyembuhkan kamu." Dan kemudian orang itu menghilang. Dia terus percaya bahawa imej itu adalah Yesus kerana dia mengatakan bahawa dia merasai kehadiran Tuhan. Sejak itu, dia percaya bahawa ianya bukan kehendak Tuhan untuk menyembuhkannya. Apa yang membuatkan dia berfikir bahawa Yesus yang telah menampakkan dirinya kepadanya? Adakah kerana orang itu berjubah putih? Adakah kerana orang itu dilitupi awan? Namun, itu bukan sebab yang kuat untuk menganggap bahawa orang itu adalah Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi, sekiranya dalam penglihatan kamu mendengar suatu suara yang memberitahu kamu sesuatu yang tidak konsisten dengan kitab suci, maka ia boleh dipersoalkan. Persoalan yang perlu ditanya adalah, adakah Tuhan mahu manusia menjadi sihat? Sesungguhnya iya. Baca 3 Yohanes bab 1 ayat 2. Saudara-saudari, Dia tidak akan datang kepada kamu dalam mimpi atau penglihatan untuk memberitahu kamu sesuatu yang bertentangan. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Setiap wahyu harus tertakluk kepada firman Tuhan. Inilah sebabnya
Kamu mesti mempelajari firman dan mengetahuinya dengan sendiri. Haleluya. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu yang tidak terkira dan atas Roh Kudus yang membimbing aku menurut kehendak-Mu yang sempurna selalu. Firman-Mu adalah terangku, dan aku diberkati sentiasa untuk menerima bimbingan yang tepat yang aku perlukan untuk menguruskan sesuatu dengan bijak sambil menikmati kehidupan kebenaranku di dalam Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Saudara-saudari, untuk memahami mesej kita pada hari ini lebih lanjut, saya galakkan Anda untuk merenungkan ayat-ayat Injil berikut. Ibrani bab 1 ayat 1 hingga 2, Mazmur 119 ayat 105, dan Yesaya 30 ayat 21 versi TLB. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita, terima kasih kerana telah meluangkan masa Anda untuk mempelajari firman Tuhan hari ini. Jumpa lagi pada hari yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.